طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ini muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatankuasa Surau Pedas Perdana, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, yang pertama-tama sekali marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia-Nya. Jadi kita ni setiap hari tu bila bangunnya daripada tidur, Nabi SAW ajar kita baca doa. Sebab apa? Setiap hari yang kita bangun itu adalah peluang baru untuk kita. Kita kena ingat tu, bangkitnya tidur, ini adalah peluang baru untuk aku. Jadi apa yang kita nak buat dengan peluang ni? Yang pertama sekali, sama ada kita bangkit hari tu, kita nak tebus balik dosa-dosa kita yang lampau. Oh, ada pengurusi kat sini. Kita nak tebus dosa-dosa kita yang lampau, ataupun kita jadi dengan macam mana kita nak tebus dosa-dosa kita itu, kita bangkit dan kita istighfar. Hari itu kita banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah. Ataupun kita buat suatu amalan salih, atau amal kebaikan. Sebab Nabi SAW bagi tahu kepada kita, dia baca dalil dalam ayat Al-Quran. Nabi sebut ayat Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita buat itu memadamkan kesalahan-kesalahan yang lepas. Jadi kita bangkit, sama ada kita istighfar ataupun kita buat sesuatu amal soleh, nak tebus balik dosa-dosa kita yang lampau. Ataupun kita boleh menambah amal soleh kita dengan cara yang paling mudah, iaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan zikir. Nabi SAW ajar kita bangkit tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi selain daripada doa tu, ada lagi banyak doa yang Nabi ajar apabila bangkit tidur. Dia ajar apa? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikrih. Segala puji dan syukur kepada orang yang memelihara jasad aku ini. Afani fi jasadi, dia jaga badan dia. Dia tak, kita bangkit tidur tu kaki memang kobeh sikit, tapi lepas tu okey kan. Dia tak kobeh tahu je kan, yang tu tak afa ni lah kan, tak afiat lah, tak sehat lah, tak terpelihara lah kan. Kobeh tu sikit-sikit je, lepas tu okey. Jadi bila dia lepas dia okey tu, kita kena sebut alhamdulillahilladzi afani fi jasadi, yang jaga badan dia ni. Waradda alayya ruhi, dan mengembalikan kepada aku ruh aku itu. Kita tahu waktu kita tidur, roh kita pergi tempat lain. Dan kalau Allah nak matikan kita waktu kita tidur, Allah tahan roh kita tak masuk dah dalam badan kita. Itu ya. Dan dia kembalikan balik roh itu kepada kita. Radda alayya ruhi. Sebab tu kadang-kadang mimpi tu betul, kadang-kadang roh tu pergi tempat yang ghaib, alam ghaib, kadang-kadang betul. Okey, dan yang terakhir, waradda alayya ruhi, dan mengembalikan roh itu kepada aku, wa azina li bi zikrih, dan dia izinkan aku lagi untuk mengingati ataupun untuk berzikir kepadanya. Jadi Nabi SAW ajar dah tu kan, pagi-pagi kita kena ingat apa tujuan hidup kita hari ni, sama ada minta ampun atau tambah lagi amal soleh kan. Jangan hari tu jadi taklah salah untuk hari tu kita berhibur kan, taklah salah kan. Rasanya macam nak minum-minum dengan kawan-kawan boleh kan, tapi bukan itu ya kerja minum ya kerja kan. Wajak mana teh kalat kan, mana kita nak minum. Jadi itu tidak mencapailah tujuan
kehidupan kita yang kita lalui pada hari tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita kira ini berada pada bulan apa ni? Alhamdulillah, Rabiul Awal. Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal adalah satu bulan yang besarlah di sisi kita. Sebelum daripada bulan Rabiul Awal, bulan apa? Bulan Safar, Muharram, Safar kan. Jadi Safar ni tuan-tuan, mungkin dah tak ada lah sekarang. Saya pun tak pernah jumpa dalam ahli keluarga maksudnya yang menganggap bulan Safar ni, dan kepercayaan ini memang ada sampai hari ni, betul Bulan Safar, menganggap bulan Safar sebagai membawa malang, menganggap bulan Safar Allah turunkan bala, kan? Ada sampai hari ni. Sebab tu dulu ada orang dulu mandi Safar kan, mandi Safar sebab nak buang bala, takut dia kena bala, dia mandi Safar. Jadi alhamdulillah hari ni dah mungkin ada, tapi dah tak nampak lah benda tu kan. Tetapi masih ada lagi yang membuat beberapa amalan. Contohnya, mereka ada satu kepercayaan bulan Safar itu ada bala, terutamanya pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Ada kan? Dia punya kepercayaan tu ada lebih kurang 124,000 bala yang Allah turunkan pada Rabu terakhir bulan Safar tu. Jadi sebab tu, jadi terutamanya pada hari Rabu tu, dia akan buat satu amalan supaya menolak bala tu. Jadi adalah dalam, kalau kita tengok buku-buku lama, ada solat sunat Safar ni, tolak bala ni kan. Maknanya macam-macam lah, kaifiat dia macam-macam. 4 rakaat. Rakaat pertama baca Inna A'taina 3 boleh kali lah, apalah. Okey, yang pertama tuan-tuan tak ada buat kan. Okey, yang pertama sekali bukan apa. Yang pertama sekali, Islam ni datang. Kepercayaan ni bukan baru-baru ni tau, bukan. Masa zaman Nabi marin dah ada dah. Sebelum daripada zaman Nabi dah ada dah benda ni kan? Sebab tu Islam datang, Islam buang kepercayaan mengarut kan. Tak ada bulan yang malang, tak ada tak ada hari yang malang, tak ada. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Yang pertama, la adwa, tidak ada penyakit yang berjangkit melainkan dengan izin Allah. Wala tiyarata, dan tidak ada menganggap sesuatu itu malang. Tatayur ni datang daripada perkataan tayr. Wa arsala alaihim tayran ababil kan, tayr. La tiyarata, Nabi kata la tayr. Kenapa perkataan itu tiyarata tu? Maksud dia menganggap sesuatu itu malang. Tiyarah datang daripada perkataan tayr, burung. Apa maksud dia? Arab dulu apabila dia nak keluar bermusafir kan, dia akan bawa keluar burung, lopehkan burung tu, poi ke kanan, okey, kita proceed, kita jalan hari ni. Kalau keluar terbang ke kanan lah, lopeh burung, poi kiri, ni hari ni jangan keluar kan, kita duduk rumah dia diam. Jadi menganggap malang, tiarah. Nabi kata dah tak ada dah benda, tak ada. Islam datang nak buang benda-benda mengarut ni. La tiarata wala hammata. Hammata ni burung hantu. Hammata burung hantu adalah macam-macam. Kalau duduk atas bumbung tu, dia akan menyebabkan, kalau dia kok atas rumah, orang rumah tu ada yang akan mati. Macam tu lah. Lebih kurang percayaan dia macam-macam lah. Burung hantu. Nabi kata la hammata, dah tak ada dah. La hammata, tak ada benda ni, tak ada. Wala safar. Nabi last kali Nabi beritahu la safar, dah tak ada dah Safar. Safar ni kepercayaan bulan Safar itu membawa malam. Okey, yang pertama sekali, bondo ni tak ada. Okey. Yang kedua, kalau kita buat pula amalan tadi tu kan, solat apa bondo lah, nak tolak bala, maknanya kita tak percaya dengan apa yang Nabi bagi tahu, tak ada. Kita nak tolak apa lagi kan, dah tak ada. Dan yang juga amalan itu tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Tak pernah ajar pun. Jadi tak payahlah tuan-tuan, kita nak memandai tambah ke atas, tak payahlah kan. Termasuklah air tolak bala, Ustaz. Termasuklah Air tolak bala. Air tolak bala. Mana yang diminum? Kan ada orang tolak Buat minum. Masuklah.
termasuk sebenarnya. Tolak bala ni tak datang, melainkan atas kerosakan yang kita buat, atas dosa yang kita buat, itu bala datang. Macam zikir tolak bala apa semua doa tu kan tak perlu juga. Kalau zikir tak, ini dia asas dia apa? Asas dia kita buat zikir tu sebab ada bala yang datang, itu tak apalah. Tapi ini asas dia bulan Safar bawa malang. Itu yang saya nak tolak tu. Safar bawa malang, kita buat amalan untuk tolak. Asas kita salah, amalan yang buat kemudian tu pun salah lah. Itu nak beritahu tu kan. Dan jadi kalau kita ada doa ruqyah yang Nabi ajar, kalau ditimpa sesuatu Nabi ajar ruqyah, jampi, yang ni semua boleh amal. Sebab ada sebab yang betul lah, bukan sebab yang salah macam bulan Safar ni tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cukuplah kot. Okey, sebelum tu bulan Safar dah habis cerita. Bulan Rabiul Awal ni, apa yang berlaku pada bulan Rabiul Awal tuan-tuan? Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Lepas tu Nabi wafat juga pada bulan Rabiul Awal. Dan Nabi SAW juga berhijrah pada bulan Rabiul Awal. 3. Bila Nabi lahir, berapa boleh? Okey, pendapat yang paling popular adalah 12 kan, 12 kan. Saya rasa saya dah cerita kot kan kat sini kan, 12 Rabiul Awal. Tetapi kalau mengikut riwayat sanad yang paling kuat kan, 12 tu tak kuat lah, 12 tu paling popular. Kenapa dia paling popular? Sebab pertama sekali, kenapa sahabat tak tahu bila Nabi lahir? Kenapa berselisih? Ada yang kata 8, ada yang kata 9, ada yang kata 10, ada yang kata 2 boleh. Ada 4 pendapat yang paling ramai ni, 8, 9, 10, 2 boleh. Okay? Yang paling popular 2 boleh ni lah. 2 boleh popular. Paling popular. Sebab apa? Sebab sahabat dulu pertama sekali dia tak tahu, sebab sahabat ni tak pernah celebrate pun. Dia tak pernah celebrate bila dia tak pernah celebrate, maknanya sebab tu dia orang tak sure bila. Yang mula-mula celebrate ialah kerajaan Fatimiyah, kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir. Dulu kerajaan Syiah Fatimiyah mula-mula celebrate Maulid Rasul. Dia orang celebrate pada 12 Rabiul Awal. Dia orang ambil pendapat Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq tu, cuma Ibnu Ishaq tu jalannya tak kuat. Kalau ikut para muhaqqiqin atau para ahli hadis, yang paling kuat riwayat adalah 8. 8 Rabiul Awal. Cumanya ada pula kajian daripada seorang astronomi Mesir. Astronomi ni dia kira bintang lah kan, dia kira okey, dia cuba cari balik tarikh Nabi lahir tu pada tahun gajah, iaitu lebih kurang 571 Masihi. 571 Masihi tu bulan Rabiul Awal dia. Yang sure Nabi ni lahir hari Isnin. Yang sure Nabi ni, sebab Nabi kata fahadzal yaum wulidtu fihi, Nabi kata aku lahir hari Isnin. Okey, orang ahli astronomi ni dia cek balik, dia tengok 571 Masihi tu 12 Rabiul Awal tak jatuh pada hari Isnin. Hari Isnin jatuh pada 9 Rabiul Awal. Jadi ada 2 pendapat yang kat sini. Dari segi sanad 8. Kalau dari segi ikut apa ni, astronomi 8. Jadi ikut astronomi 9, sanad 8, terbalik ya. Jadi ada 2 pendapat. Jadi lebih kurang 8 atau 9 lah yang Nabi SAW dilahirkan. Okey, lepas tu Nabi juga berhijrah. Nabi keluar daripada rumah 28 Safar menuju pergi ke Gua Sur. Lepas tu Nabi SAW sembunyi 3 hari. Lepas tu Nabi jalan sampai kat Quba pada 8 Rabiul Awal, duduk kat Quba buat masjid. Lepas tu Nabi jalan pergi Madinah, sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Itu pendapat yang kuat. Nabi berhijrah sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Jadi lahir tadi bukan yang popular 12, tapi kalau ikutnya yang 8 atau 9. Hijrah 12, wafat 12. Jadi 12 Rabiul Awal yang lebih popularnya hijrah dan juga wafat. Nampak Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah mukadimah kita pada berkenaan dengan bulan. Okey, kita nak
Kita ni tak sesudah surah ni nampak ni. Surah Ad-Duha Okey tuan-tuan, surah Ad-Duha jadi kalau ikut yang itu, saya ni rekod ni sebab tu saya ingat dekat. Lepas tu dan saya cek balik kan sampai mana gitu ngajar. Jadi rekod ni ada manfaatnya jugalah. Kita sampai dekat, ingat tak? Wad-duha wal-laili idza saja. Lepas tu mana? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yo. Okey. Okey, kita ulang balik. Surah Ad-Duha ini turun pada zaman Makkah. Nabi SAW dia berada di Makkah. Dia turun selepas Nabi SAW sekian lama tak dapat wahyu. Jadi Nabi rasa Nabi berjuang siang dan malam, tiba-tiba lama orang yang suruh dia tu ataupun zat yang suruh dia tadi tak tegur dia Jadi dia rasa ada buat salah kau, macam itulah kan. Lalu turunlah surah Ad-Duha Wad-Duha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, dan malam yang sunyi sepi kan. Duha waktu yang paling sibuk, malam tadi waktu yang paling sunyi kan. Okey, jadi nak bagi tahu dekat situ, sibuk tak selama-lamanya sibuk, malam sunyi atau tak selama-lamanya sunyi Yang keduanya, siang tak selalunya siang, malam tak selalunya malam. Ada time Allah lama tak tegur, ada time Allah tegur. Itu maksud ayat tu. Boleh berkenaan dengan peristiwa yang berlaku kepada Nabi. Okey. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Betul Allah sambung, Tuhanmu tidak sekali-kali meninggalkan engkau dan dia juga tidak benci. Dia tidak benci. Okey. Jadi kita sebut juga sepatutnya wa ma qalaka kan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka, tapi qala itu maksud dia benci. Jadi Tuhan tak nak bubuh ka dekat qala tu. Ka tu maksud dia engkau kan, iaitu Muhammad, Nabi Muhammad. Jadi tak nak kan, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan dia juga tidak benci. Okey. Kita sampai situ Betul tak ni? Betul Okey. Walal akhirah ni asal dah ni. Okey, tak apa, kita ulang balik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan benar-benar akhirat itu lebih baik untuk engkau daripada yang awal. Okey, yang pertama sekali benefit dia, dan benar-benar akhirat itu lebih baik untuk engkau daripada yang mula-mula. Itu maksud dia. Kenapa Allah tak kata walal akhiratu khairul laka minad dunya? Dan benar-benar akhirat itu lebih baik daripada engkau daripada dunia. Sebab kalau Allah kata dunia, maknanya akhirat tadi tu memang maksud akhirat betul lah. Sedangkan kalau Allah tak sebut dunia, Allah sebut yang mula-mula, al-ula, akhirat yang kita boleh faham kat situ. Akhirat tu maksud dia kemudian. Boleh maksud kemudian itu maknanya kemudian nanti dalam perjuangan Nabi ini lebih baik daripada yang mula-mula. Boleh faham Kalau Allah tak walal akhiratu khairul laka minad dunya, maksud dia memang akhirat dia lah. Tak boleh maksud ke depan ni, tak boleh. Okey, itu antara fungsi maksud dia. Jadi maksud dia kat situ at-tawassu' fil makna. Maknanya esok lebih baik untuk engkau, sama ada hidup kau yang ke depan ataupun akhirat pun sekali. Itu at-tawassu' fil makna. Okey, apa lagi benefit dekat situ? Antaranya juga la dekat situ. La itu macam saya buat contoh itulah, dan benar-benar akhirat itu lebih baik. Kenapa Allah nak bubuh benar-benar dekat situ? Sebut dia lah, dan akhirat itu lebih baik kepada kau daripada mula-mula. Sebab dia nak memberi. Maknanya ayat itu sebenarnya disampaikan kepada orang yang rasa macam dah teragak-agak. Kan kita cakap, macam kita buat contoh hari tu kan, ada orang cakap cikgu dalam kelas maksudnya orang di sekeliling dia ni tak ada masalah. Okey, cikgu dalam kelas. Tapi kalau ada dalam kelas dia ni, saya rasa cikgu tak datang lah kan. Jadi orang yang nak cakap ni benar-benar cikgu dalam kelas. Jadi
Ayat yang kedua tadi tu diberikan kepada orang yang rasa macam teragak-agak, kan? Itu walal akhirah, dan benar-benar akhirat itu ataupun kemudian itu lebih baik kepada engkau daripada yang mula-mula. Okey, hari ini kita sambung kepada ayat yang ke-4. Wadduha wal laili idza saja. Ayat kelima lah. Kelima, okey. Okey, sama juga dengan ayat yang ke-4 tadi. Kita baca sama-sama dulu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Okey, baca. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Okey, wala sawfa yu'ti. Okey. Jadi bila kita ambil perkataan tu, kita ingat okey, wala sawfa. Okey, yang pertama sekali ayat ni sama macam tadi. Maksud dia apa? Dan benar-benar nanti Tuhanmu akan berikan kepada engkau fatarda, nanti engkau akan suka, kau akan puas hati. Itu maksud dia. Dan nanti Tuhanmu akan beri kepada engkau dan engkau akan suka. Okey. Jadi yang pertama sekali ayat tadi sama macam walal, benar-benar ni memang sure kan, maksud tak ada keraguan dah. Memang Tuhan kau akan beri kat kau ni. Kat siapa ni? Nak beri kat siapa? Nabi Muhammad SAW. Okey. Yang keduanya dalam bahasa Arab, kalau kita nak kata nanti Tuhan akan beri kepada kau, kita boleh guna sa ataupun saufa. Beza dia sikit je. Tuhan boleh sebut wala sayu'tika rabbuka ataupun wala saufa yu'tika. Boleh guna sa, boleh guna saufa. Sa nanti kendian sikit. Tapi kalau saufa nanti lambik sikit lah. Itu maksud lambik sikit, saufa. La saufa. Jadi kalau kita nak buat, orang tanya, kau bila nak solat? Kita boleh jawab, aku nak solat usalli. Tapi aku nak solat nanti sa usalli. Tambah sa usalli, aku akan solat sekejap lagi. Tapi kalau kita saufa usalli, maknanya dia memang nak semayang ujung waktu lah. Saufa usalli, dia nak semayang ujung waktu tu ke baru nak semayang kan. Itu saufa usalli. Okey. Yang keduanya, bila Tuhan cakap dengan engkau, maknanya Tuhan yang nak beri kat engkau ni, kan? Kita ada bagi contoh dah ni, maknanya kita, siapa paling kaya? Syekh Bukhari kan? Syekh Bukhari kan? Dia datang kat rumah kita, dia kata esok dia nak beri kat kau. Kau mesti sukanya, kan? Agak-agak dia nak beri apa kat kita? Dia nak beri RM100 kat kita. Tapi RM100 dah kan? Kalau orang macam tu kau bar kita, memang dia beri betul lah. Dia bagi rumah ke kita kan, kita mesti suka. Jadi demikian, kalau Allah Azza wa Jal yang menguasai bumi seluruhnya adalah miliknya. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Milik Allah. Warisan bumi dan juga langit. Langitnya semua milik Allah. Kalau dia khabar dia nak beri kat kau, maknanya apa dia nak beri kat kau? Banyak betul lah maksudnya, nak beri banyak betul. Jadi para ulama berbincang, apa yang pemberian yang Allah nak bagi kepada Nabi ni sampai dia syukur ni kan? Apa ya? Nanti Tuhanmu akan beri kepada engkau dan kau akan syukur lah. Macam itulah ayat ni tadi. Maknanya Nabi tengah sedih ni, Allah kata nanti Allah bagi. Okey, apa dia? Yang Nabi suka sangat. Yang pertama sekali, ulama berbincang, ulama berpendapat. Yang pertama sekali, Allah akan berikan kepada Nabi SAW ialah maqamam mahmuda, yang kita sebut dalam doa selepas azan tu, wa ba'athhu maqamam mahmudan alladhi wa'ata. Dalam hadis Nabi bagi tahu seorang sahaja di kalangan hamba Allah yang akan dapat tempat itu. Dan aku harap akulah orangnya. Maqamam mahmuda di sisi Allah tadi tu, hanya seorang je di kalangan hamba Allah. Daripada zaman Nabi Adam sampailah hari kiamat, seorang. Dan Nabi kata aku harap akulah kat situ. Sebab tu kita doa untuk Nabi. Kita doa untuk Nabi supaya Nabi dapat tempat tu. Sebab Nabi kata siapa yang doa untuk aku supaya aku dapat tempat tu,
halat lahu syafaati, dia akan dapat syafaat aku. Okey. Yang pertama, sure Nabi suka punya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi pemberian Allah? Allah sebut dalam Al-Quran, inna a'tayna kal kautsar. A'tayna kal kautsar. Okey, tuan-tuan. Ayat ni tadi apa? Wala saufa yu'tika rabbuka. Sebut je wala saufa yu'ti. Dalam bahasa Arab ni bori ada yu'ti, ada yu'ti. Yu'ti dengan yu'ti. Yang ni yu'ti. Yang ni yang mana gagak lagi banyak? Mana bunyi lagi banyak tu? Yang tadi tu kan yu'ti tu lagi banyak kan? Memang yu'ti tu bori lah sikit tapi yu'ti tu bori betul. Itu maksud yu'ti. Dan kalau yu'ti, Allah kata yu'ti mulkahu may yasha'an. Allah kata yu'ti, dia memberikan kerajaan. Kalau dia guna yu'ti, maknanya dia bori dan bondo tu ada tanggungjawab kau nak buat. Tapi kalau yu'ti, tak ada tanggungjawab, bori macam tu je. Suka tikau lah nak buat macam tu. Itu maksud yu'ti. Jadi kalau dengar wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, maknanya itu bori betul. Memang banyak. Okey. Inna a'tainakal kautsar, Allah bagi kepada Nabi al-Kautsar. Apa maksud al-Kautsar? Kautsar ni salah satu daripada maksud al-Kautsar adalah telaga al-Kautsar, telaga di syurga, al-haud fil jannah. Okey. Dan juga Nabi SAW juga memiliki haud sebelum kita esok lintih di sirat. Kita melintih di titian sirat tu, ada telaga. Ada orang yang dapat minum, ada orang yang tak dapat minum. Itu juga pemberian yang besar yang Allah beri kepada Nabi SAW. Tetapi pemberian kalau ikut para ulama sepakatlah, pemberian yang paling besar sekali yang Allah beri kepada Nabi adalah syafaat. Syafaat, Nabi boleh selamatkan kita daripada api neraka. Dengan syafaat Nabi, itu adalah pemberian Allah yang paling besar sekali. Okey. Jadi saya hari ni nak baca Nabi ni, kenapa bondo tu, kalau kita bukanlah kan, bondo yang paling happy kat kita bukan yang tu lah. Kalau kita lah kalau kita jadi Nabi, bukan tu lah. Kita mungkin rasa nak syurga yang paling besar sekali, kita nak yang tu lah, yang paling happy sekali kat kita kan. Tapi Nabi salah satunya dia akan dapat, tetapi yang paling besar dia adalah syafaat tu. Dia nak sekali. Okey, hari ni saya nak baca hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi SAW ni, dia macam mana, kenapa dia nak sangat syafaat tu? Sebab dia sayang sangat dengan kita ni. Okey. Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi SAW tala qaulullah azza wa jalla fi Ibrahim, ketika mana dia baca firman Allah tentang Ibrahim di dalam Al-Quran. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Ketika Nabi baca firman Allah tentang Ibrahim sebut dalam Al-Quran, Al-Quran rakamkan balik. Ibrahim cakap, Rabbi, Tuhan aku, mereka itu innahunna adlalna kathira, sesungguhnya berhala-berhala itu yang telah menyesatkan banyak di kalangan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, siapa yang ikut aku, sesungguhnya dia di kalangan aku. Zaman Nabi Ibrahim, berhala adalah isu yang paling besar. Ramai orang sesat dengan berhala ni. Jadi Ibrahim ajak kepada sembah Allah. Sebab tu bila dia baca tu, lepas tu Nabi SAW baca pula dalam firman dalam Al-Quran, qala Isa alaihi salam, Isa berkata di dalam berkata, Allah rakamkan dalam Al-Quran, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan, in tu'adzibhum, kalau engkau azab mereka itu, sesungguhnya mereka itu hamba-hamba engkau. Wa in taghfir lahum, dan sekiranya kamu ampunkan mereka itu, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey, bila Nabi baca je surah ni, ayat ni,
farafa'a yadayhi wa qala. Lalu Nabi lepas baca tu dia rasa yang tadi Ibrahim cerita tentang umat dia, yang tu Isa cerita tentang umat dia. Nabi baca, Nabi angkat tangan, Nabi sebut Allahumma ummati ummati. Allahumma ummati ummati. Jadi ummati ni popular kat kita bila Nabi nak wafat kan. Okey, yang ni yang Nabi banyak sebut ummati, Allahumma ummati ummati ketika dia baca ayat macam ni. Wa baka, lalu Nabi SAW menangis. Faqala Allahu azza wa jalla. Lalu ini ada hadis kursi. Lalu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat Jibril, ya Jibrilu idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lamu fasalhu ma yubkika. Wahai Jibril, sekarang ni pergi dekat Muhammad, wa rabbuka a'lam, Tuhanmu tahu, tetapi tanya dia, fasalhu ma yubkika, tanya dia apa yang nangis tu, kenapa nangis, kenapa Nabi nangis. Fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalamu, lalu Jibril pun datang kepada Nabi. Fasa'alahu fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam faqala Allah. Okey, lalu Jibril pun tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang Allah tanya tadi, dan wa huwa a'lam, dan Allah lebih tahu benda yang dia nak tanya tadi. Faqala Allah, lalu Allah sebut, Allah sebut, ya Jibril idhhab ila Muhammad, wahai Jibril, pergi dekat Muhammad, faqul, lalu katakan kepada dia, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka, sesungguhnya kami akan meredai umat engkau, kami akan meredai umat engkau, wala nasu'uka, dan kami tak akan buat sia-siakan ataupun kami tidak akan menzalimi umat engkau. Jadi Nabi sedih bila dia baca umat ni, dia fikir umat dia. Okey. Yang kedua pula, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, okey, Nabi ini bila dia sedih-sedih kan, jadi Allah banyak bagi kelebihan kepada Nabi. Lalu Nabi SAW cerita dengan kita kelebihan, sebab Nabi ni fikir-fikir dengan umat, Allah banyak bagi kelebihan kepada dia. Nabi cerita kat kita, ahlul jannati 20 mi'atu saffin. Ahli syurga itu ada 120 barisan. Ahli syurga yang akan masuk syurga adalah sebanyak 120 barisan. Jadi satu barisan ni panjang mana tak tahulah, panjang lah kan, satu baris ada, tapi ada 120 je, 120 baris je. Baik, thamanuna minha min hadhihi al-ummah, 80 baris itu daripada umat ini. Jadi kita jangan ingat kita je hidup. Sebelum Nabi Muhammad ada berapa banyak Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad? Ada 124,000 Nabi. Jadi banyak umat sebelum daripada kita ni pun. Tapi sebabkan mungkin rahmat Allah bagi kepada kita, 80 baris itu ada di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'una min sa'iril umam, dan 40 lagi daripada semua umat-umat yang lain. Okey. Sebab tu ini menggambarkan Nabi nak sangat bagi umat dia masuk syurga, syafaat. Okey. Okey, dan yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Okey, ini sebuah cerita daripada Ma'bad bin Hilal Al-Anzi. Suatu hari ijtama'a rahtun min ahli al-Basrati wa ana fihim. Berkumpul satu kumpulan daripada orang-orang Basrah. Dan Ma'bad ni tadi dia kata, aku bersama mereka. Fa'ataina Anas bin Malik. Okey, yang ni golongan generasi tabi'in lah, generasi tabi'in. Sahabat dah ramai yang meninggal, tinggallah tabi'in. Jadi tabi'in ni bila datang orang macam Anas bin Malik, datang orang Anas bin Malik, jadi mereka sangat hargailah, sangat besar hatilah kan, sahabat datang ni. Okey, wastashfa'na alaihi bi Thabit al-Bunani, dan kami minta bantuan Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani juga seorang tabi'in besar, kibar tabi'in. Fadakhalna alaihi fa ajlasa Thabitan ma'ahu 'ala as-sarir. Okey, jadi kami ni masuk, ketika kami masuk berjumpa dengan Anas itu, Thabit tengah duduk bersamanya di atas katil.
Faqultu, lalu aku berkata, la tas'aluhu an syai'in ghairi hadzal hadis. Jangan engkau tanya kepada Anas ni tadi kecuali hadis ini. Faqala Thabit, lalu Thabit kata, ya Aba Hamzah. Thabit yang duduk dengan Anas tadi di sebelah kata tadi, dia pun beritahu ke Anas, ya Aba Hamzah. Itu gelaran kunyah kepada Anas bin Malik. Ikhwanuka min ahli al-Basrati ja'u yas'alunaka an hadith fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syafa'ah. Orang-orang Basrah ni datang kepada kamu, tentang untuk bertanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syafaat. Faqala haddatsana Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. Lalu Anas bin Malik pun bagi tahu, telah menceritakan kepada aku oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati maja. Yang ni mungkin kita dah biasa dengar, tapi saya baca jelah. Apabila hari kiamat nanti, ittaraban nas majan nasu, yakni ittaraba, apabila hari kiamat esok, manusia akan bercelaru sepah hari kiamat. Masa kita dibangkitkan esok, manusia semua, mana ni nak poin ni kan, mana nak poin. Ittaraban nas ba'duhum ila ba'd. Sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Apa nak buat ni, poning kepala susah, ponek semua aduh. Fayatuna adama fayaquluna lahu. Lalu semua manusia ni sepakat, satu kumpulan yang ramai ni sepakat, jom kita pergi jumpa Adam. Kita jumpa Adam, bapa kan, bapa. Jadi yang ni, benda ni tak berlaku lagi, tapi yang ni Allah, Nabi SAW dah tahu tentang perkara gaib, lalu dia cerita ke kita. Esok kita pun sama dengan, walaupun kita dah tahu cerita kita tahu finishing ni siapa kan, kita dah tahu tapi kita tak buat juga benda, sebab kita hari tu akan berlaku benda macam tu lah. Fayatuna adama fayaquluna lahu. Dia jumpa dengan Adam, lalu mereka ni semua cakap kepada Adam, isfa' li dzurriyyatika. Isfa' ni maknanya, isfa' ni datang, dia macam perkataan hari ni. Syafaat ni dia macam kabel maksudnya. Kalau kita nak pergi kerja, kita tahu kalau kerja ni memang takkan dapat dengan resume kita ni dah. Jadi kita perlukan kabel nak masuk. Yang tu maksud syafaat. Isfa' lana, isfa' li dzurriyyatika. Tolong untuk anak-anak kau ni semua, zuriat kau ni semua. Lalu Adam kata, lastulaha. Aku tak boleh buat. Lastulaha, aku tak boleh nak buat ni. Walakin alaikum bi Ibrahim. Adam bagi tahu, pergi jumpa Ibrahim. Fa innahu khalilullah. Sesungguhnya dia adalah khalilullah, kekasih Allah. Fayatuna Ibrahimu fayaqulu. Fayatuna Ibrahima fayaqulu. Lalu mereka pun datang kepada Ibrahim. Lalu Ibrahim pun bagi tahu, lastulaha, aku tak boleh buat ni. Yang ni bukan, this is not my field, I cannot help you kan. Lastulaha kan, sorry, I cannot help. Walakin alaikum bi Musa alaihi salam kan. Lepas tu Ibrahim cadang siapa pula? Musa. Pergi jumpa Musa. Fa innahu ruhullahi wa kalimatuhu. Sesungguhnya dia adalah fa innahu kalimullah. Sesungguhnya dia adalah kalimullah, orang yang pernah bercakap dengan Allah. Tak ada lagi manusia yang direct bercakap dengan Allah di bumi ni, tak ada, melainkan Musa kan? Mereka Musa. Nabi Muhammad cakap dengan Allah, tapi di atas, di bumi ni tak ada. Siapa? Nabi Musa, kalimullah. Fayu'ta Musa. Lalu orang pun datang kat Musa. Musa pun cakap, lastulaha, aku tak boleh tolong. Walakin, dia cadang pula kan? Semua ni tunjuk orang ni kan. Walakin alaikum bi Isa alaihi salam. Pergi jumpa Isa. Fa innahu ruhullahi wa kalimatuhu. Sesungguhnya dia adalah ruh Allah wa kalimatuhu. Dan juga perkataannya. Fayu'ta Isa. Lalu dia tangan Isa, fayaqulu lastulaha. Lalu Isa pun cakap, aku tak boleh nak tolong. Isa dia bagi tahu siapa? Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'uta, lalu didatangi Nabi itu. Fa'aqulu, lalu aku cakap, iaitu Nabi, aku bagi tahu, ana laha. Yang ni memang bidang aku. Ana laha. Yang tadi semua lastulaha. Aku tak boleh. Ini bukan bidang aku. Nabi jumpa dia, ana laha. Yang ni aku buat. Ini aku boleh buat. Ana laha. Fantalik fasta'dzana ala rabbi. Lalu
dia pun bangkit dan pergi minta izin kepada Tuhan, nak bertemu dengan Tuhan, minta izin. Fayu'zana li, lalu dia pun, Tuhan izinkan aku. Fa aqumu baina yadayhi, lalu aku berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nabi cerita ni, fa ahmaduhu bi mahamidin la aqdiru alaihi al'an. Dan aku memuji Allah ketika itu dengan pujian yang aku sekarang ni tak boleh nak puji. Kenapa? Yulhimunihi Allahu. Allah bagi ilham waktu tu. Allah bagi ilham waktu tu. Sekarang ni, sebab tu kalau kita baca la uhsi thanaan, kita baca subhanaka la nuhsi thanaan alaika anta kama asnaita alai. Ya Allah, aku nak puji kau tapi aku tak mampu nak puji seperti mana engkau puji diri engkau. Kita nak puji Allah tapi kita tak tahu, kita tak reti. Itu je yang kita boleh. Nabi kata dia berdiri di hadapan Allah, dia puji Allah dengan pujian yang dia sekarang ni pun tak tahu. Dia tahu melainkan Allah ilhamkan kepadanya. Summa akhirru lahu sajidan, kemudian aku pun rebah di hadapan Allah sujud. Fayuqalu li, lalu Tuhan bagi tahu, Tuhan sebut kepada aku, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala engkau. Wa qul yusma' laka, wa qul yusma' laka wasal tu'tahu washfa' tushaffa'. Bagi tahu, sebut, engkau akan didengari, minta, engkau akan diberi, washfa' tushaffa', dan minta bantuan, engkau akan beri bantuan. Itu maksud faqulu rabbi ummati. Nabi SAW ketika hari kiamat pun tak berhenti lagi, ummati, tolong ni umat aku. Fayuqalu intaliq faman kana fi qalbihi. Okey, Allah suruh apa? Okey, sekarang ni pergi, siapa yang ada di dalam faman kana fi qalbihi mithqala habatin min burratin aw sha'iratin min iman fa akhrijhu minha. Siapa yang ada sedikit dalam hati dia itu sebesar burrah ataupun syairah, besar macam gandum lah, besar sikit lah, min iman fa akhrijhu minha, keluarkan dia daripada kesusahan tu sekarang, keluarkan dia. Okey, fantaliq, boleh jadi juga keluarkan daripada api neraka. Okey, fantaliq, kemudian Nabi pun pergi, Nabi buat. Okey, siapa yang ada tadi sikit tadi kan, okey, keluar selamat. Summa arji'u ila rabbi fahmaduhu bitilkal mahamid. Okey, Nabi balik kepada Tuhan, dia buat benda yang sama, dia puji Tuhan, dia sujud kepada Tuhan. Lalu Tuhan nak bagi tahu kepada dia, angkat kepala engkau, cakap, engkau akan didengari, minta, engkau akan diberi, minta bantuan, engkau akan diberi bantuan. Nabi sebut pula kali kedua, ummati. Umat aku kan. Dia beritahu, minta lagi. Okey, lalu Allah pun kata, okey, fayaqalu li intaliq. Okey, pergi, siapa yang ada pada hati dia sebesar habbatin min khardal, maksudnya lagi kecil daripada tadi tu, daripada gandum. Khardal ni macam biji sawi kecil betul kan. Siapa yang ada banyak tu pun iman, keluarkan dia, fa akhrijhu minha, keluarkan dia daripada api neraka. Lalu Nabi pun pergi dan Nabi keluarkan. Itu syafaat tu, Nabi keluarkan siapa yang ada sikit tu. Okey, summa a'udu ila rabbi. Okey, lepas tu Nabi dah buat, Nabi patah balik kepada Tuhan, buat benda yang sama. Allah kata angkat kepala, cakap, didengari. Apa dia tadi? Minta diberi, minta bantuan akan diberi bantuan. Nabi sebut kali ketiga, ummati, umat aku. Kemudian Allah kata, intaliq faman kana fi qalbihi adna min mithqala habatin min khardal. Siapa yang ada yang sikit, tak tahu nak cakap macam mana. Adna ni bawah yang sikit kan, macam itulah. Siapa yang ada macam tu pun iman di dalam hati dia, akhrijhu minha, keluarkan dia daripada api neraka. Itu bantuan Nabi. Sebab tu itu antara, kalau kita nak gambar pemberian yang Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi betul-betul puas hati kali ni, minta memang dapat betul. Fantaliq faf'al. Okey, lalu hadis ni pun habis. Fantaliq faf'al. Lalu Nabi pergi dan Nabi keluarkan orang-orang yang sikit ni kan. Hadha hadithu Anas alladhi anba'ana bihi fa kharajna min 'indihi falamma kunna bi zahril jubban sahra yusamma biha al-maqabir qulna law minna ila al-hasan. Okey, panjang pula. Tak apa, nak cerita sikit. Anas cerita hadis tu sampai situ je.
Anas bin Malik tadi cerita hadis tu sampai situ je. Orang ahli Basrah ni tadi, lepas tu dia pun jalan dekat padang pasir. Dia kata, jom kita pergi tengok Al-Hasan. Al-Hasan, saya pun tak pasti Al-Hasan mana ni. Mungkin Al-Hasan bin Ali. Dia jadi kot. Salah seorang sahabat juga, Al-Hasan kot. Okey. Lalu orang Basrah ni tadi jumpa Al-Hasan, fadakhalna alaihi fasallamna alaihi faqulna ya Aba Sa'id ji'na min indik akhika Abi Hamzah falam nasma' mithla hadithin haddathna fi syafa'ah. Okey, lalu diceritalah kepada Al-Hasan ni tadi, kami jumpa Anas tadi, dia cerita hadis ni. Lepas tu apa kata Al-Hasan ni tadi, dia kata maksudnya yuqal fi istizadatil kalam. Dia takkan yang tu ya kan, macam itulah tu juga. Okey, qulna ma zadana, dia tak tambah kan. Okey, qad haddathana bihi منذ 20 sana wa huwa yawmidhin jami'un laqad taraka shay'an ma adri ansiya shaykh aw kariha ay yuhaddithakum. Okey, cerita ni dah lebih 20 tahun. Nabi cerita benda ni lebih daripada 20 tahun. Okey, sesungguhnya Al-Hasan cakap Anas ada tinggalkan sikit, dia tak cerita habis ni. Dia tak cerita habis ni. Apa dia? Sama ada dia tinggal kat situ, dia lupa, ataupun dia tak nak cerita. Au kariha, dia tak nak cerita sebab lebih lah dapat ni, lebih dapat tu lebih sangat lah. Kan tadi kan adna daripada pun lebih daripada apa. Kan? Lalu Al-Hasan bagi tahu qad haddathana fadhahika wa qala okey ni tak apa, ma zakatu lakum hadza illa okey. Al-Hasan tambah summa hadis tadi sebenarnya Al-Hasan kata ada lagi, summa arji'u ila rabbi fir rabi'ati. Nabi datang balik kepada Tuhan kali ke ompet. Fa ahmaduhu, sama juga puji, kemudian sujud, kemudian Allah kata sama, angkat kepala. Okey, sebut engkau akan didengari, minta engkau akan diberi, minta bantuan engkau akan diberi bantuan. Fa aqulu ya rab idzan li fi man qala la ilaha illallah. Izinkan aku kepada sesiapa yang pernah sebut la ilaha illallah. Oh, macam melampau ni kan. Keluar api ni aku sebab pernah sebut la ilaha illallah kan. Okey. Qala laysa dhaka laka atau qala laysa dhaka ilaika walakin wa izzati wa kibriyai wa azamati wa jibriyai. Okey, Allah bagi tahu laysa dhaka, yang ni sebenarnya tak boleh. Laysa dhaka, yang ni tak boleh. Tetapi walakin wa izzati, demi kemuliaan aku, wa kibriyai, dan kebesaran aku, wa jibriyai, tetapi dia dah jadi boleh. La ukhrijanna man qala la ilaha illallah, nescaya aku benar-benar akan keluarkan sesiapa yang pernah sebut la ilaha illallah. Qala fashhad 'ala al-Hasan annahu haddathana bihi annahu sami'a Anas bin Malik wa rahu qala qabla 20 sana wa yawma idzin jami'. Okey, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi ini menggambarkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarta. Nak beritahu yang ni antara pemberian Allah yang paling besar kepada Nabi Muhammad, yang sangat sekabut pasal umat dia kan. Sekabut dia satu hari kan. Dia fikir sebab dia rasa macam bersalah kalau kita ni masuk neraka, seolah-olah mesej tu tak sampai kat kita kan. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan mesej kan. Tiba-tiba kita masuk neraka kan. Jadi Nabi rasa bersalah kan, sedangkan dia dah sampaikan dah. Dia dah sampaikan dah. Dia yang rasa bersalah tu. Disebabkan itu kita semua banyak yang selamat daripada api neraka kita banyakkan berselawat kepada Nabi SAW pada bulan Rabiul Awal ni, dan banyak juga mengingat Nabi SAW. Zikrul Rasul, bulan ini adalah bulan Zikrul Rasul, mengingati Nabi sebab Nabi ni sayang sangat dekat kita. Takkan kita tak kona siapa Nabi kan. Dia lahir pun kita tak sure kan. Alhamdulillah hari ni dah tahu kan apa lagi yang dia buat kan. Lahir dengan mati itu tak apalah kan, itu bukan benda besar. Tapi apa yang dia dah buat, dah beri kepada kita, yang apa yang dia lalui untuk bagi mesej itu sampai dekat bumi kita ni, Malaysia ni, apa yang dia dah buat sampai kita Islam sampai di Malaysia.
Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Azan ke bila? Azan ya. Azan lepas tu kita solat.